Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu jawab salam ya. Kata guru saya, Tuan Guru Ismail Qamus, rahmat apabila engkau diberikan salam, maksudnya kalau saya menerima salam, jawablah sungguh-sungguh. Saya kata, Tok Guru, kenapa Tok Guru? Kerana pada lafaz salam itu ada doa. Apabila orang memberikan salam pada kamu, bererti orang itu sedang mendoakan kamu. Mendoakan apa? Salam. Ma makna salam? Apa makna sejahtera? Makna sejahtera ini berkumpul kebaikan pada orang yang didoakan. Maka Tuan Guru Ismail kamu buat lawak pula. Dia kata kalau siapa menerima salam tapi tak jawab salam sungguh-sungguh, itu tanda-tandanya tak lama lagi nak meninggal dunia. Kenapa pula? Saya kata, Tuan Guru Ismail kamu ni suka gurau. Dia kata apa? Sebab kalau orang itu tak jawab salam sungguh-sungguh, bererti dia menolak ataupun tidak menerima dan tidak bersedia untuk mendapatkan kebaikan daripada doa tadi. Maka bila orang bagi salam, kita jawab sungguh-sungguh, sebab orang itu sedang mendoakan kita. Kita pula mendoakan dia. Moga-moga doa itu naik ke arash, doa itu naik ke langit, doa itu dimakbulkan oleh Allah. Jawab salam lagi sekali deh, insya-Allah. Kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid, AJK Masjid, kerana dalam waktu yang singkat sudi lagi menerima kehadiran saya. Kepada tuan-tuan guru, alim ulama, para masyayikh, para habaib, kalau ada di sini, minta izin anak muda ini insya-Allah nak berkongsi sedikit tentang hadis Nabi SAW. Ala kulli hal, anak anda kat depan ni disebut sebagai Piyu Rahmat, Ustaz Rahmat, apa pun saja, tapi tuan-tuan puan-puan lebih mulia, lebih aula. Bila sebut lebih mulia, lebih aula ni, dalam Islam ni tuan-tuan puan-puan, dia ada disebut sebagai golongan awalin, golongan awal. Bila sebut golongan awal, tadi solat subuh, ada antara kita ni dapat kelebihan menjadi golongan awal, tapi saya tak dapat hari ni. Perancangan masa tak betul, tak dapat jadi golongan awal. Siapa ustaz dalam Islam ini, dalam agama ini golongan awal, golongan awalin. Golongan awal bagi solat subuh ataupun solat-solat yang lain, orang inilah yang menunggu azan, bukan azan menunggu dia. Jadi siapa yang tadi, subhanallah, dia sampai awal sebelum daripada salat, pada azan subuh, orang-orang ini boleh digelar sebagai golongan awalin. Dan kelebihan orang yang tunggu azan subuh, saya cakap luar boleh? Boleh deh. Saya tak pandai cakap Terengganu tuan-tuan. Satu perkataan je Terengganu saya pandai. Dok rok cetong, tu je. Hak lain tak tahu, minta maaf Cakap luar boleh kan? Boleh. Takut tuan-tuan tak faham. Sambung. Apa berlaku? Bila kita sampai sebelum azan, kita mendapat kebaikan golongan-golongan awal. Dan dalam sirah, dalam sejarah Islam, memang ada Allah Subhanahu Wa Taala membeza-bezakan orang awal dengan orang akhir. Memang ada tuan-tuan. Orang awal memang akan dilebihkan. Seperti mana siapa yang tadi tunggu solat subuh ataupun dia datang lebih awal daripada Bilal ataupun datang selepas azan, memang ada kelebihan masing-masing. Siapa yang datang sebelum azan, dia dapat dua kelebihan paling kurang. Pertama, dia dapat kelebihan, yakni insya-Allah solat sunat subuh. Itu pun kalau dia buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, antara solat sunat yang paling afdal. Kenapa saya kata paling afdal? Solat sunat tu banyak tuan-tuan. Banyak solat sunat rawatib, solat sunat witir, tuan-tuan pun maklum, banyak sangat. Hajat, tahajud. Dan antara solat sunat yang afdal, para ulama sebut, Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah. Saya ada program baru dengan dia di TV. Subhanallah, nama program tu Coffee with Mufti. Kita minum kopi dengan mufti.
Mufti Terengganu pun ada tuan-tuan. Kita minum kopi dengan mufti, tanya fatwa. Dan yang menariknya, saya tanya mufti wilayah tu soalan. Tok Mufti, bagi orang-orang yang baru-baru nak belajar buat solat sunat, apakah solat sunat yang paling bagus untuk diutamakan? Ada 3 saya bersama sebut. Antaranya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh, tuan-tuan perempuan, bukan bererti sebelum azan subuh. Tapi azan subuh dulu, gap di antara sela waktu di antara azan subuh dengan iqamat subuh. Maka dirikanlah 2 rakaat solat sunat subuh. Siapa yang dirikan 2 rakaat solat sunat subuh, Nabi SAW sebut dialah orang yang paling kaya pada hari itu. Subhanallah, tuan-tuan. Dan siapa yang tadi, subhanallah, dia menunggu azan subuh ataupun menunggu waktu subuh, mereka ni dapat pula kelebihan yang kedua, mereka ni dapat kelebihan i'tikaf. Sebab tu kalau siapa yang nak dapat pahala yang besar, nanti maghrib, biasanya lah maghrib ataupun isyak, datang awal maghrib dan tunggulah waktu isyak. Kenapa? Sebab mereka tergolong golongan awalin, mereka akan dapat pahala i'tikaf. Dengan syaratnya i'tikaf lah. Syarat i'tikaf apa? Ambil wuduk, duduk niat i'tikaf. Siapa yang tunggu niat i'tikaf, tunggu dengan niat nak tunggu waktu seterusnya, sepanjang dia menunggu waktu itu, pahala solat baginya. Pahala solat makcik pahala solat. Kita tak mampu makcik solat setengah jam, 1 jam tak mampu. Tapi ambil wuduk, duduk i'tikaf, tunggu pula waktu. Lagi-lagi baik waktu maghrib sambil-sambil dengan kuliah. I'tikaf, jaga wuduk, jangan putus wuduk. Kalau putus wuduk, bangun pelan-pelan dengan beradab, dengan hormat, ambil balik wuduk, masuk balik dengan kuliah. Yang penting menunggu waktu azan, dapat pahala seperti mana solat. Allah. 1 jam menunggu, setengah jam menunggu, pahala solat. Dan dalam sirah, patah balik sirah tadi, memang Allah Subhanahu Wa Taala membeza-bezakan orang-orang yang golongan awalin ataupun golongan mutakhirin atau kemudian. Sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam awal, memang mereka ni dikelas-kelaskan sebagai golongan awal ataupun golongan akhir. Buktinya Ustaz? Buktinya dalam Quran ada sebut mereka-mereka ini, siapakah mereka ni? Golongan ahli Badar, mereka golongan ahli Uhud, mereka golongan Khandaq. Dikelaskan mereka ni golongan-golongan tertentu mengikut peristiwa. Kenapa? Sebab memang ada lebih orang yang awal daripada akhir. Siapa yang akhir ataupun kemudian dalam Islam yang disebut sebagai orang yang terkemudian? Orang yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Kenapa Ustaz? Sebab siapa yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah, ibu ayah, orang-orang ini masuk Islam ketika Islam itu dah kuat. Islam dah kuat. Subhanallah. Bila Islam dah kuat, bukan tak bagus, tapi kurang sikit rasa penderitaan tu, kurang sikit rasa kesusahan tu, kurang sikit rasa bersama dengan agama. Dan siapa yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah? Antaranya Abu Sufyan. Tuan-tuan, bila Islam dah dapat balik kota Mekah, masa tu umat Islam makin ramai dan sahabat Nabi terlampau bertambah. Berapa sahabat Nabi? Ulama selisih, tapi paling ramai ulama sebut 124,000. Ramai lah. Kalau 124,000, kita kata satu parlimen lah. Tuan-tuan, kalau satu parlimen, satu dun, kita kata satu kawasan besar, mungkin ada sahabat dengan sahabat yang tidak kenal antara satu sama lain. Bukan sahabat Nabi, kita tak kenal orang ujung sana. Sebab apa? Besar sangat, 124,000. Mungkin ada yang kita tertinggal. Maka adalah yang disebut pula sahabat golongan awal ini sahabat utama. Apa berlaku? Bila ramai sangat sahabat, bila terlalu ramai sahabat, masa tu bila nak jumpa Nabi, dia jadi ada queue, tuan-tuan. Ada beratur, ada tunggu giliran. Sebab apa? Dah ramai. Dulu zaman sebelum kemenangan Islam, Fathul Mekah, walaupun dah menang Badar, dah menang Khandaq, tapi pada waktu tu umat Islam masih lagi sikit. Jadi siapa nak jumpa Nabi? Bila-bila masa. Nabi ada dekat Masjid Nabawi, Nabi ada dekat rumah Nabi, mudah. Tapi bila dah menang, tuan-tuan, ramai sangat orang masuk Islam. Subhanallah, tiap kali haji pula orang masuk Islam, maka nak jumpa Nabi kena queue, tuan-tuan. Dan siapakah yang jaga queue, tuan-tuan? Namanya Bilal bin Rabah. Bilal ni antara disebut sebagai golongan awalin, orang awal masuk agama. Subhanallah. Maka Bilal ni dia akan jagalah. Kalau bahasa mudah kita sekarang, dia ni setiausaha sulit Nabi. Orang nak jumpa Nabi, ikut dia. Maka beraturlah orang, tuan-tuan. Abu Sufyan, pembesar, tuan-tuan. Orang besar,
Orang kata bangsawan. Bangsawan ni apa Ustaz? Bangsa yang duduk di awan. Bangsawan, dia ni bangsawan Mekah. Ketika perang Fathul Mekah, Nabi bagi jaminan pada Abu Sufyan. Siapa yang nak selamat, siapa yang nak selamat dalam peperangan Fathul Mekah, sebenarnya tak elok kita sebut perang tuan-tuan. Kenapa tak elok sebut perang? Walaupun memang perang. Tapi bila sebut Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi disebut sebagai apa? Pembukaan, bukan sebut peperangan. Kenapa tuan-tuan? Perang ni tuan-tuan, mesti sebab dendam, mesti sebab ego, mesti sebab nafsu. Islam bukan begitu tuan-tuan. Bila Islam memerangi satu tempat, bukan sebab ego, bukan sebab nafsu, bukan sebab nak harta. Tak tuan-tuan sangat. Ustaz, buktinya Ustaz, kalaulah Islam perang sebab nafsu, perang sebab benci, perang sebab nakkan sesuatu, mesti orang setempat tu marah tuan-tuan. Orang setempat. Tuan-tuan, kita suka ke komunis tuan-tuan? Oh, tobatlah home tuan-tuan. Mana ada orang suka komunis tuan-tuan? Melainkan komunis. Mana orang suka komunis? Atuk saya kata apa? Paling benci dia dengan Jepun. Sebab apa? Jepun masa tu memang kasar sungguh. Dia kata bunuh orang, rogol orang perempuan. Penjajah datang mana-mana negara, mesti orang negara tu benci penjajah. Jepun datang tanah Melayu tuan-tuan, mana agama dia tinggal kat tanah Melayu tuan-tuan, bahasa pun tak mampu, betul? Tapi Nabi SAW pergi satu tempat, yakni Fathul Mekah. Nabi perangi, Nabi masuk tempat itu. Orang Mekah tu suka kepada Nabi SAW dan masuk Islam beramai-ramai. Bererti ini bukan perang tuan-tuan, ini pembukaan. Sebab yang diperangi tentera mereka, yang diperangi apa? Orang atas-atas ni. Sebab tu Sultan Muhammad Al-Fatih, bila dia buka kota Konstantinopel, tak sebab perang, dia buka kota Konstantinopel. Bila dibuka kota Konstantinopel, orang-orang kota Konstantinopel pula masuk Islam. Sebab apa kata rakyat kota Konstantinopel? Saya 3 tahun lepas pergi Turki, dan tiap tahun alhamdulillah berkesempatan pergi Turki. Seronok bila baca sirah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia buka kota Konstantinopel. Sebab apa? Orang-orang Turki ketika itu kota Konstantinopel, dia kata apa? Kami lebih rela dipimpin oleh orang-orang berserban daripada orang-orang bertopi tinggi. Bertopi tinggi ni apa? Kristian, kata. Sebab orang Kristian lagi teruk dalam memimpin kami. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau perang, rakyat tu ataupun orang yang dijajah itu benci dengan penjajah. Umat Islam tak tuan-tuan. Jepun duduk tanah Melayu, mana ada tinggal apa-apa tuan-tuan? Ada satu je dia tinggal tuan-tuan. Satu je. Selipar Jepun tuan-tuan. Hak tu je dia tinggal. Yang lain tak tinggal. Agama tak mampu, bahasa. Sebab apa? Kebencian kita kepada orang Jepun pada waktu tu. Subhanallah. Patah balik cerita Nabi SAW. Bila Nabi buka Konstantinopel, Nabi buka Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, apa berlaku? Abu Sufyan, orang bangsawan pada waktu itu pun masuk Islam. Tapi dia masuk selepas pembukaan kota Mekah. Dia kena ingat, Islam adil. Apa berlaku? Dia datang, dia bangsawan, kebiasaannya dia akan potong queue ataupun siapa-siapa yang orang nak jumpa, dia dapat privilege. Privilege ni bahasa Inggeris lah, bahasa Melayunya apa? Keistimewaan. Dia lalu dipotong, maka Bilal bin Rabah halang. Daripada dipotong, Bilal kata, beraturlah seperti mana orang-orang biasa. Sebab dalam Islam itu adil. Subhanallah. Adil, tidak mampu mendiskriminasi, tidak mampu menjatuhkan mana-mana hak orang lain. Oh, Abu Sufyan pengeram tuan-tuan, dia beratur. Datang Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bagi pula Abu Bakar As-Siddiq jumpa Nabi SAW. Maka Abu Sufyan bangkit bantah. Kau cakap adil, kau cakap adil, ni Abu Bakar boleh potong. Apa kata Bilal bin Rabah? Adil itu bukan sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya ulang Adil bukan sama rata. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Maksud Ustaz apa? Contoh anak kita datang minta duit belanja tuan-tuan. Seorang anak umur 6 tahun. Seorang anak besar-besar gini, kemah lah, mungkin usia universiti contoh. Datang jumpa kita, bah, abi, umi, minta duit belanja. Kita pun adil, sama rata. Kita bagi yang kecil tu RM50, yang besar pun RM50. Adil ke tuan-tuan? Tak adil. Ini sama rata. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang si kecil tu tak banyak beban, tak banyak belanja, kita bagilah dia sikit, kurang daripada yang besar. Sebab besar ni banyak lagi dia punya
tanggungjawab, banyak lagi dia punya kepentingan, banyak lagi benda yang dia nak lunaskan. Maka adil bukan sama rata. Apa kata Bilal? Wahai Abu Sufyan, adil itu meletakkan suatu pada tempatnya. Maka Bilal kata Abu Bakar As-Siddiq dilebihkan kerana dia masuk Islam pada orang waktu itu tidak masuk Islam. Dia berada dengan Nabi tak kala orang lain tak berada dengan Nabi. Dia bersama dengan Nabi tak kala orang lain meninggalkan Nabi. Nampak tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, memang ada beza orang yang diawalkan dengan orang akhir. Maka izinkan saya nak bagi semangat, lepas ni semua kena pakat-pakat jadi golongan awalin, golongan awal. Bahkan dalam solat Jumaat, dalam hadis sahih tuan-tuan, saya baca mahfum je, solat Jumaat ni, solat Jumaat kejap lagi, hari ni Jumaat, orang-orang dalam solat Jumaat Nabi SAW sebut apa? Bila dia keluar daripada solat Jumaat, dia keluar daripada masjid nanti, orang-orang ni balik rumah bawa pahala berbeza-beza. Ada yang dapat pahala sebesar unta, ada dapat pahala sebesar lembu, ada dapat pahala sebesar khuruf ataupun kambing khibas, ada dapat pahala sebesar ayam, dan paling kecil Nabi kata sebesar telur ayam. Dibezakan setiap orang ni tuan-tuan, siapa yang betul-betul awal, golongan awal, dan ada banyak kriteria lain. Syekh Nuruddin Al-Banjari sebut ada 10 kriteria, tapi salah satunya apa? Golongan ini datang lebih awal daripada mimbar bangkit ataupun azan. Nanti mudah untuk dapat pahala yang besar, tuan-tuan. Nak kata apa? Golongan awal penting, tuan-tuan. Cubalah biasakan diri kita jadi golongan awal. Kita yang menunggu azan, kita yang menunggu Bilal, kita yang menunggu segalanya. Sebab nanti dapat pahala golongan awalin. Tu semangat saya nak cerita pasal awal ni. Sebab apa? Minta maaf. Baik solat Jumaat, adik-adik kat rumah, budak-budak kan biasa melewat-lewat kan, pergi makan bihun sup dulu, tunggu ittaqullah, tak masuk lagi. Rugi besar, tuan-tuan. Sebab apa? Golongan awal tu penting. Cuma dalam sirah menunjukkan ada sahabat-sahabat Nabi yang lambat masuk Islam tapi mengalahkan orang-orang yang lebih awal. Siapa antaranya? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia ni dalam surah menunjukkan dia ini masuk Islam 3 tahun terakhir sebelum Nabi wafat. Bererti sangat lewat. Sangat lewat. Abu Hurairah kenapa dia lewat? Dia ni duduk jauh sikit tuan-tuan. Dia duduk Yaman. Duduk Yaman. Dia ni tuan-tuan, Abu Hurairah, dia ni duduk daripada kat Yaman, duduk perkampungan ataupun duduk dekat puak nama Ad-Dausi. Ad-Dausi. Jadi nama asal dia tuan-tuan, nama asal dia Abu Hurairah tu nama gelaran yang dia bagi. Nama Islam dia Abdul Rahman. Nama bukan Islam dia Abdul Syam. Jadi daripada nama dia kita tahu bahawa kenapa dia lewat. Sebab dia bukan Islam. Awal tu dia duduk dekat Yaman, dia bukan Islam, dia penganut agama Majusi. Daripada nama dia kita tahu dah dia agama Majusi. Sebab apa? Sebab daripada nama dia Abdul Syam, hamba matahari. Wasyamsi waduhaha. Matahari. Jadi dia ni orang yang sembah matahari, sembah api, dan telah sampai kebenaran dia cuma lambat. Maka dia perlahan-lahan daripada Yaman gerak tuan-tuan sampai bertemu dengan Nabi SAW. Tapi Abu Hurairah sedar dia ni tertinggal banyak. Dia ni lewat tuan-tuan. Orang lain ada perang Uhud, orang lain ada perang Badar, ada orang lain ada perang Khandaq, orang lain ada pembukaan kota Mekah. Dia tak ada apa tuan-tuan. Maka rugi bagi dirinya. Dia rasa apa tuan-tuan? Allah, lewatnya aku masuk Islam. Apa dia buat tuan-tuan? Untuk mengatasi, untuk melambat, untuk kalahkan orang-orang yang awal, maka dia memilih untuk menjadi ahli suffah. Apa kita boleh belajar daripada Abu Hurairah sebelum saya masuk hadisnya? Sebab nak cerita hadis ni kena kenal sikit siapa periwayat hadis. Apa yang kita boleh belajar dengan Abu Hurairah? Pakcik, makcik, kalau kita lambat mengaji, maksud lambat mengaji ni bila pencen baru nak mula belajar, ataupun usia dah 50 baru nak datang masjid, usia 40 baru datang masjid, kita rasa apa? Alah, ketinggalan, alah, lambatnya aku. Jangan putus asa. Sebab apa makcik? Sebab Abu Hurairah menunjukkan kita, walaupun dia lewat, walaupun dia 3 tahun terakhir dengan Nabi SAW, dialah periwayat hadis paling banyak. Maka kepada semua yang terlewat, jangan risau, mesti ada cara untuk kita mengatasi kelewatan kita. Allah. 3 tahun terakhir dengan Nabi SAW, dia meriwayatkan hadis lagi banyak daripada Sayyidatina Aisyah.
3 tahun paling lewat dengan Nabi, 3 tahun yang bermakna dengan Nabi, mengajarkan kita masa ni Allah kira bukan kuantiti tapi quality. Dan 3 tahun bersama dengan Nabi SAW membuktikan bahawa apa tuan-tuan, kalau kita ada masa 3 tahun, sebenarnya patut kita boleh dapat husnul khatimah, insya-Allah. Kenapa Ustaz? Sebab contohnya pada Abu Hurairah. Abu Hurairah Allah tuan-tuan 3 tahun berlaku dia rasa lewat dan dia menjadi ahli sufah. Ahli sufah ni apa Ustaz? Pernah pergi umrah tuan-tuan? Dah pergi umrah bang? Belum. Niat 1 hari pergi umrah. Amin insya-Allah. Kalau meninggal tak pergi umrah dapat pahala umrah. Senang tuan-tuan. Semua benda ada niat tuan-tuan. Semua niat insya-Allah nak pergi haji kan. Saya faham pergi haji lambat tuan-tuan. Saya tuan-tuan ni, saya ni orang cakap kenal, saya kenal CEO tabung haji. Pun kena ikut prosedur tuan-tuan. Ceramah kat tabung haji tuan-tuan pun kena ikut prosedur. Tuan-tuan tahu saya tahun berapa insya-Allah pergi haji. Kalau ikut giliran insya-Allah 2100 tuan-tuan. Tu dia. 2100 tuan-tuan. Tak tahu hidup lagi ke tidak. Tapi niat kena ada. Meninggal tak pergi haji, alhamdulillah pahala haji dapat. Kalau siapa pergi umrah, pergi haji ni sekarang musim-musim orang pergi umrah, Masjid Nabawi tu, Masjid Nabawi ada sebelah tu makam Nabi bang. Nanti Google, balik ni Google ya. Makam Nabi, Masjid Nabi, tapak asal Masjid Nabi. Tapak asal Masjid Nabi sekarang dah tak ada tuan-tuan. Mulai tahun ni, kalau dulu kita pergi umrah, kita tahu mana tapak asal Masjid Nabi. Sebab apa? Kita tahu karpetnya. Beza karpet. Sekarang tak tuan-tuan. Kerajaan Saudi dah tukar balik karpet tu, jadi warna lebih kurang. Cuma dia agak gelap sikit. Masih boleh nampak beza, cuma dulu nampak betul beza warna dia. Sekarang dah tukar pula karpet tu. Sambung cerita. Apa berlaku? Karpet dah tukar warna. Kalau dulu kita boleh nampak warna hijau karpet, itu Raudah, taman syurga yang Nabi sebut. Maka ni Raudah tu, taman syurga, sebelah ni rumah Nabi SAW. Rumah Nabi dengan masjid. Abu Hurairah ni dirasa, Allah lewatnya aku ni, orang lain dah masuk Islam lama dah, aku lewat. Abu Hurairah join golongan sufah. Siapa golongan sufah? Mereka yang duduk keliling masjid Nabi. Sebab tak ada pelindungan, dia orang tak ada rumah. Kalau bahasa mudah, bahasa kasar kita, gelandangan. Dia orang ni gelandangan, duduk dekat sekitar masjid Nabi, tunggu makanan, tunggu pekerjaan. Macam Ustaz tunggu pekerjaan. Contoh datang Uthman bin Affan, datang Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya dalam bumi Madinah, bumi Mekah. Mereka minta siapa yang nak kerja dengan aku, masuk, ikut. Jadi dia jadi transit. Masjid dulu jadi transit tuan-tuan. Mungkin sekarang dah tak agak sesuai sebab kita ada banyak kementerian. Masjid sekarang bagus, boleh aktif, tapi dia tak jadi, tak sesuai untuk kita hari ni buat begitu. Nak buat silakan, kalau tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Ahli sufah ni duduk keliling. Mereka ni kelandangan, tak ada duit, tak ada pekerjaan. Cuma ada orang dia memilih menjadi ahli sufah bukan sebab tak ada duit, tak ada makan, tak ada kerja, tapi nak jadi ahli sufah sebab nak dekat dengan Nabi. Ahli sufah, bila mereka ni tak ada kerja, tak ada benda, mereka akan datang mengaji dengan Nabi SAW. Rupanya tuan-tuan, sama konsep macam kita sekarang, lebih kurang lah. Bila pencen, tak ada kerja nak buat, masa untuk fokus mengaji tuan-tuan. Kita dah kerja lama dah, tapi jangan tunggu pencen dulu. Macam sekarang tuan-tuan dah okey dah ni, ada kuliah subuh datang, ada kuliah maghrib datang, Sabtu Ahad kalau ada daurah kitab datang, daurah kitab, bagus. Cuma nanti dah pencen, masa tu panjang tuan-tuan, dah tak ada kerja dah. Biasa pukul 85, sekarang dah tak ada 85, dah boleh pergi daurah kitab sungguh-sungguh. Bagus tuan-tuan. Rupanya sama juga konsep. Bila tak ada kerja, banyak masa untuk apa? Mengaji. Sebab itu kalau student, yang Ustaz pesan kepada adik-adik yang belajar di universiti, kalau boleh masa 3 tahun di universiti, tolong fokus belajar. Bukan Ustaz larang, bukan saya larang. Dalam keadaan kamu 3 tahun dekat universiti, time tu lah nak buat bisnes online, time tu lah nak buat itu ini, risau, tidak fokus. Kalau Ustaz, kami ada hutang sekian-sekian. Percayalah, bila kita mengabdikan diri dengan ilmu, kita jadi betul-betul ahli ilmu, insya-Allah lepas belajar Allah angkat darjat. Percayalah tuan-tuan. Adik-adik universiti tuan-tuan, kalau ada anak-anak kita universiti, cubalah tuan-tuan kita struggle sikit supaya dia ni tak payah cari pendapatan tu, kita yang sekolahkan dia, insya-Allah. Dan syaratnya belajar sungguh-sungguh. 3 tahun duduk universiti, 4 tahun duduk universiti, sepatutnya boleh jadi alim macam Abu Hurairah. Kenapa pula? Sebab Abu Hurairah pun 3 tahun je tuan-tuan dengan Nabi SAW. Nampak? Sambung cerita. Berlaku Abu Hurairah
Dia memilih jadi ahli sufah bukan sebab dia miskin, bukan sebab dia tak mampu kerja, bukan sebab dia ni gelandangan, tapi dia memilih jadi ahli sufah sebab dia nak dekat dengan Nabi. Beza tuan-tuan. Dia jadi ahli sufah sebab nak dekat dengan Nabi. Jadi bila dia dekat dengan Nabi SAW, banyak ilmu dia dapat, banyak hadis dia dapat. Bahkan hadis dia mengalahkan Sayyidatina Aisyah. Kalau kita mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah tuan-tuan, cerita ciri-ciri Nabi, uban Nabi ada berapa, perut Nabi macam mana, Nabi jalan macam mana, banyak hadis daripada Abu Hurairah. Sebab apa? Abu Hurairah ni duk perhati Nabi SAW. Dan orang yang paling banyak benci Abu Hurairah, minta maaf, orang Syiah tuan-tuan. Syiah paling benci Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Sambung cerita. Apa berlaku tuan-tuan? Abu Hurairah duduk jadi ahli sufah. Cuma Abu Hurairah bukan miskin, bukan tak ada kerja, bukan gelandangan. Dia menjadi ahli sufah sebab nak mengaji. Tapi, sebagai penutup, tapi Abu Hurairah dalam keadaan dia asyik mengaji, dia makin hilang pendapatan duit. Dia makin hilang harta dia, simpanan dia. Sebab apa? Fokus dia mengaji, fokus dia belajar, fokus dia duduk dengan Nabi. Akhirnya Abu Hurairah jatuh miskin tuan-tuan. Dan memang Abu Hurairah miskin, tapi dia tak nak pergi bekerja. Kenapa tak nak pergi kerja? Bukan sebab dia malas tuan-tuan, tapi sebab dia ni rasa rugi sangat kalau dia pergi kerja semasa Nabi SAW ada hidup. Dan bila Rasulullah wafat tuan-tuan, Abu Hurairah pergi kerja tuan-tuan. Abu Hurairah pergi cari pendapatan, sambil-sambil lagi dia mengaji. Dan pernah tuan-tuan Abu Hurairah tuan-tuan diangkat untuk menjadi orang yang penjaga amanah, maksudnya government servant. Kalau pada waktu tu kita sebut government servant. Tapi dia tak nak tuan-tuan. Sebab apa? Nak fokus dengan Nabi. Tapi bila dia jatuh miskin, dia ada satu sikap namanya sikap afaf. Afaf ni apa Ustaz? Afaf ni ada harga diri. Harga diri, ada maruah. Minta maaf makcik, pakcik, kita ni sekarang makin hilang maruah kita, makin hilang harga diri kita. Bukan orang miskin je, orang kaya pun. Bukan orang kaya je, ustaz pun. Hai, ustaz pun ada hilang maruah diri. Ada tuan-tuan. Saya minta jauh, minta simpang, na'udzubillah min zalik. Contohnya, contoh keadaan ustaz-ustaz hilang harga diri. Contoh, hari ni janji dengan masjid ni nak kuliah. Contoh, nak kuliah. Tuan-tuan tahu kat Selangor macam mana tuan-tuan? Subhanallah, kat Selangor ni ajaib tuan-tuan. Jemput ustaz kuliah, AJK Masjid akan jemput ustaz tu kuliah, dia WhatsApp. Ni orang Selangor ni saya nak tegur sikit. Bila WhatsApp saya tu, contoh, ustaz jemputan ceramah ustaz, sekian hari bulan, masjid sekian, waktu sekian. Di bawah tu letak apa? Sagu hati berapa? Allah, ni rosak amal tuan-tuan. Sungguh letak sagu hati berapa? Guru kami Datuk Haji Fadilah Kamsah Rahmat jangan pernah tanya bayaran berapa. Sungguh tuan-tuan, saya tak pernah tanya bayaran berapa. Ni saya tak tahu berapa bayaran. Tak kisah tuan-tuan, walaupun saya pada KL tak kisah. Orang bagi banyak alhamdulillah, orang bagi sikit tak datang lagi. Tu je tuan-tuan. Gurau lah, gurau. Nak kata apa, jangan letak bayaran. Sebab apa? Rosak hati tuan-tuan. Oh, dah janji kuliah sini, datang jemputan ni, oh banyak bayaran ni. Apa berlaku? Kita cancel jadual kita yang tetap dekat sini sebab nak ambil yang sana. Ini hilang maruah tuan-tuan, hilang harga diri. Sebab tu harga diri benda besar tuan-tuan. Abu Hurairah miskin, ahli sufah, terima makan, tapi tak pernah sekali pun Abu Hurairah pergi minta-minta. Tidak pernah sekali pun mengemis-ngemis. Sebab apa? Dia tahu dia sendiri memilih menjadi ahli sufah, dia sendiri memilih jadi ahli miskin sebab nak menuntut ilmu. Subhanallah tuan-tuan. Abu Hurairah tak pernah minta sekali pun. Oh ustaz, kena minta ustaz, nanti saya lapar. Tak apa, boleh minta, tak ada masalah. Sebab tu ada gunanya Baitul Mal, ada gunanya majlis agama, itu gunanya lembaga zakat. Mintalah tuan-tuan kalau memang kita memerlukan. Cuma Abu Hurairah ni lain sikit. Dia punya maruah tu tinggi tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan Abu Hurairah tuan-tuan kebulu betul tuan-tuan. 3 hari tak makan. 3 hari tak makan makcik. Kata guru saya Syekh Nuruddin, dia kata apa? Aku cabar kalian, kalau kalian gelar diri kamu ni penuntut ilmu, aku cabar kalian tak makan sehari je. Oh ustaz, dia ustaz tak makan sehari. Bukan tak makan sehari tu pukul 6 sahur, lepas tu buka pukul 7. Tu bukan sehari tuan-tuan. Itu tak sampai 11 jam, 12 jam. Tak makan 24 jam. Lepas tu jangan sahur, jangan buka. Mula pukul 6 ni, bangun-bangun, Allah bangun-bangun, minum air sikit, makan kurma sikit ke. Lepas tu 6 pagi esok tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, insya-Allah solat maghrib ketar. Ketar sebab apa? Tak dapat makan. Sungguh saya dah try tuan-tuan. Wallah tuan-tuan. Kebulu ni lain tuan-tuan. Apa berlaku? Abu Hurairah tak makan 3 hari bang. Tak makan 3 hari tuan-tuan. Bila tak makan 3 hari, kebulu sangat, pingsan bangun, pingsan bangun. Apa berlaku tuan-tuan? Dia jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Hurairah ni takut, bukan takut apa, dia malu dengan diri dia sendiri.
Dia malu nak minta dengan Abu Bakar. Apa berlaku bila Abu Bakar datang, dia kata, wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku dengar semalam ada ayat Quran turun. Semalam ada ayat Quran turun. Ceritakanlah aku tentang ayat Quran tu semalam. Apa asbabun nuzulnya? Apa ceritanya? Maksudnya apa tuan-tuan? Dia berkias tuan-tuan. Kenapa berkias? Manalah tahu kalau sembang dengan Abu Bakar katanya cerita panjang ni, jom kita mengetih. Contoh gitu lah tuan-tuan. Abu Bakar cerita sikit asbabun nuzul semua. Orang pun nak tahu. Jom sampai kita sembang ni, jom kita pergi kedai mamak. Contoh gitu lah tuan-tuan. Maksudnya apa? Subhanallah, hadis ni kata guru kami, hadis ni cantik tuan-tuan. Kadang-kadang ada kawan kita 10 tahun tak pernah kontak, 10 tahun tak pernah berhubung, lama dah lupa dia. Tiba-tiba hari tu dia WhatsApp kita, dia call kita. Adalah hajat dia tu tuan-tuan. Macam Abu Hurairah lah. Kalau dia tegur kita tu, adalah hajat dia tuan-tuan. Kita pun melayan dia dulu, tanyalah apa hajatnya. Tanya hajat tuan-tuan. Kalau biasa kawan-kawan saya WhatsApp saya, tiba-tiba tak pernah WhatsApp, 5 tahun tak pernah WhatsApp. Assalamualaikum Rahmat, apa khabar? Adalah tu hajat, nak jemput ceramah. Kalau tak jemput ceramah, nak jual takaful. Tak jual takaful, jual kowe tuan-tuan. Tiga ni lah tuan-tuan. Adalah tu hajat dia. Gelap tuan-tuan. Adalah hajat. Kalau tak meniaga, adalah tu minta tolong. Kita layan lah. Tak mampu cakap tak mampu. Tapi Abu Bakar tak faham tuan-tuan. Abu Bakar tak faham. Sebagai penutup, Abu Bakar beredar tuan-tuan. Datang Umar, dia tanya soalan sama. Wahai Umar, aku dengar semalam ada sebab nuzul sekian. Ceritalah pada aku apa ceritanya. Umar pun cerita beredar. Allah member lapar tuan-tuan. Datang Nabi SAW. Datang Nabi, Abu Hurairah bagi salam pada Nabi. Maka apa kata Rasulullah? Ikutlah aku Abu Hurairah, dekat rumah kita ni, dekat rumah aku ni ada segantang ataupun ada secawan besar susu. Berhenti sini kejap tuan. Hadis ni panjang, saya berhenti kat sini je. Kalau tak masuk hadis utama kita. Apa kata Abu Hurairah? Apa kata Rasulullah? Dekat rumah aku ada segantang ataupun sebesar gelas besar susu. Tuan-tuan, Abu Hurairah dengan Rasulullah ni rapat betul. Bahasa kasar kita, kamcing betul. Sampai Rasulullah tahu apa kat wajah Abu Hurairah. Ini bukan mukjizat ni. Yalah, mukjizat memang ada, tapi ini common sense. Ini namanya apa? Sebab rapat sangat kita tahu masalah member tu. Masalah Abu Hurairah, kalau tak lain tak bukan kemiskinan. Kita pandang kawan kita masuk solat Jumaat kejap lagi, tengok murung muka dia, tegurlah tuan-tuan. Apa khabar sahabat? Kenapa muka murung je? Gaduh dengan bini ke? Kita tahu tuan-tuan, memang bini dia menakutkan tuan-tuan. Jadi kita tahu muka dia ada masalah. Rasulullah tahu Abu Hurairah, dan Abu Hurairah rapat betul dengan Rasulullah. Dan rapatnya Rasulullah dengan Abu Hurairah, daripada kisah ni, Rasulullah SAW memberi gelaran kepada Abu Hurairah. Tuan-tuan, bila Rasulullah rapat dengan sahabat tu, Rasulullah akan bagi gelaran tuan-tuan. Gelaran tanda akrab. Sebab itulah Rasulullah lah yang tukarkan nama Abu Hurairah daripada Abdus Syam, hamba matahari, kepada hamba Allah yang maha pengasih, yang penyayang, Abdul Rahman. Kemudian Rasulullah bagi gelaran. Bila gelaran, rapat. Perasan tak sahabat-sahabat Nabi semua ada gelaran? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab tu bapak dia tuan-tuan. Salah. Umar Al-Faruq. Usman, jangan jawab Affan tuan-tuan, jangan jawab Affan. Usman Zunnurain. Ali karamallahu wajhah dan lain-lain. Sahabat Nabi yang utama biasanya ada gelaran. Kenapa Abu Hurairah dapat gelaran Abu Hurairah? Ni tahu Ustaz, senang. Bapa kucing. Tuan-tuan pernah tanya satu soalan tak tuan-tuan? Saya dapat soalan ni pada budak darjah 6. Ustaz, kenapa nama Abu Hurairah Abu Hurairah? Saya kata sebab bapa kucing, sebab dia sayang kucing. Ustaz, bukankah kucing tu Kitun? Kenapa bukan nama Abu Hurairah Abu Kitun? Jawab tuan-tuan. Betul juga tuan-tuan. Rupanya bahasa Arab ni complicated tuan-tuan. Bahasa Arab ni unik. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab sampai 5 tahun pun kadang-kadang tak faham-faham lagi tuan-tuan. Kan pernah belajar bahasa Arab? Antum bahasa Arab ni ada jantina dia. Allah, pening. Fi'il ini, fi'il itu. Rupanya bahasa Arab ni memang susah tuan-tuan. Bahasa Arab ni bahasa yang complicated. Abu Hurairah, Hurrah, kucing liar. Kitun, kucing peliharaan, kucing kat rumah. Sebab tu tuan-tuan, bahasa Arab ni susah. Bahasa satu, tapi benda satu, binatang satu, namanya banyak tuan-tuan. Namanya banyak. Bahasa Melayu senang tuan-tuan. Kucing tu betul. Kucing liar tambah sifat dia. Kucing comel, kucing tu tetap. Kucing belang, kucing tompok, kucing tu tetap. Tapi untuk bahasa Arab tak tuan-tuan.
Kucing peliharaan, kitun. Huruf K, tuan-tuan. Kucing liar, hurrah. Huruf H, tuan-tuan. K dengan H lain, tuan-tuan. Ni bahasa Arab, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan. Sebab tu kalau ada ustaz kita boleh bahasa Arab, patut kita hormat dengan dia, tuan-tuan. Sebab apa? Luar biasa ustaz ni. Bahasa Arab diundi daripada laman web nama Reddit, diundi dengan undian 1.500.000 undian, merupakan bahasa yang paling susah di dunia. Bahasa Melayu diundi antara bahasa paling senang di dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, cuba pergi tengok stesen minyak, jumpa Bangla. 3 bulan duduk Malaysia dah boleh cakap bahasa Melayu, tuan-tuan. Apa khabar, adik manis, abang sihat, tuan-tuan. Subhanallah. Bahasa Arab susah. Okey, kita balik cerita. Rasulullah duduk dengan Abu Hurairah sebagai penutup. Bila saya kata penutup, jangan percaya, panjang lagi ceramahnya, tuan-tuan. Abu Hurairah duduk dengan Abu Hurairah duduk dengan Rasulullah. Masa tu belum dapat lagi gelaran. Apa berlaku? Rasulullah duduk dengan Abu Hurairah, dan biasa Rasulullah minum dengan Abu Hurairah, sebab Rasulullah tahu Abu Hurairah takkan minta dengan orang lain, dan yang nak minum dengan Abu Hurairah adalah Rasulullah. Awlaku Rasulullah nampak pada lengan. Dalam riwayat lain kata pada dalam jubah. Maksud dalam jubah ni mungkin daripada lengan, daripada poket, ikutlah, tuan-tuan. Awlaku keluar seekor kucing liar. Kenapa kita sebut kucing liar? Abu Hurairah tak bawa balik pun. Dia hanya jaga dekat luar, bagi makan, kemudian balik rumah. Tuan-tuan, sebenarnya ni bagus, tuan-tuan. Kita mungkin tak nak komitmen dengan kucing, beli makanan dia, tak nak dia berak kat rumah. Boleh kita bagi makan kucing liar tanpa perlu bawa balik rumah, betul? Sekarang ada satu gerakan dekat Selangor saya nampak bagus, dekat Kuala Lumpur saya nampak bagus. Dekat dalam kereta orang ada makanan kucing. Dia pantang nampak kucing, dia buka bonet kereta, dia bagi makan. Ini sifat yang terpuji, tuan-tuan. Sifat yang terpuji. Kenapa saya kata sifat yang terpuji? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, mahfumnya berkaitan tentang ada seorang perempuan ini Yahudi dan perempuan ini pelacur. Dia pergi berjalan dekat padang pasir, pendekkan cerita, jumpa telaga, nak minum air telaga. Dekat telaga tu ada seekor anjing, jelih lidah dia. Sebab apa jelih lidah? Sebab haus bersangatan. Perempuan ni minum air, kemudian daripada kasutnya tu dia bagi minum air pada anjing. Apa berlaku? Nabi SAW kata apa? Disebabkan dia berlaku ihsan pada anjing tu. Ihsannya apa? Melakukan sesuatu kerana Allah dan merasa empati, kesian pada anjing tu, kesian pada makhluk Allah tu. Apa berlaku? Perempuan Yahudi ini, perempuan pelacur ini, tuan-tuan, diampunkan dosanya, tuan-tuan. Dosanya sebagai pelacur. Dan dia mengharap kasih sayang Allah pada tindakan dia itu. Tapi jangan faham Yahudi ni Yahudi zaman Nabi. Tak, ni Yahudi zaman Nabi-Nabi terdahulu. Apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya dan masukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan, kalau bagi makan anjing, tuan-tuan, bagi minum anjing, tuan-tuan, boleh masuk syurga, apatah lagi haiwan-haiwan lain, tuan-tuan. Jangan pula faham hadis ni, jom cari anjing, bagi makan anjing. Jangan. Kan banyak haiwan lain, kucing, merpati. Bagi, tuan-tuan, bagi. Tuan-tuan yang saya kasih Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Hurairah walaupun miskin, walaupun kebulu, tetap juga bagi makan kepada kucing liar. Jadi apa berlaku, tuan-tuan? Apa yang saya nak simpulkan? Para sahabat Nabi semua ada gelaran masing-masing. Ada gelaran masing-masing. Semua ada gelaran masing-masing. Boleh tak saya cadangkan, sebelum kita keluar daripada masjid ni, satu benda. Tekad, niat nak buat satu amalan. Satu, saya minta satu je. Satu amalan kita tekad, kita niat satu amalan. Ya Allah, aku nak buat amalan ni sampai aku meninggal, sampai aku mati, dan aku nak amalan ini engkau pandang aku, ya Allah, dan aku masuk syurga kerana amalan ni. Ustaz, kenapa satu, Ustaz? Tuan-tuan, disebabkan Abu Hurairah bagi makan kucing, amalan itu diangkat oleh Nabi menjadi gelaran dia, Abu Hurairah. Tuan-tuan yang saya kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tak angkat Abu Hurairah sebab hadis. Nabi tak angkat Abu Hurairah sebab ahli sufah. Tak, Nabi angkat dia sebab bagi makan kucing. Kalaulah boleh, tuan-tuan, kita buat satu amalan, dan amalan ni kita buat istiqamah. Istiqamah maksudnya apa? Berterusan sampai kita wafat, sampai kita mati. Kita harap Allah pandanglah kita dengan amalan tu. Yang kaya buat cara kaya, yang miskin buat cara miskin, tapi semua ada cara masing-masing. Cara apa, Ustaz? Ini hadis yang nak sebut. Saya pendekkan hadis ni, tuan-tuan. Abu Hurairah mula dengan hadis ni, dia kata apa? Ausani khalili. Hadis, tuan-tuan, biasa dimula dengan apa? Qala Rasulullah, qala Nabi. Betul? Qala. Telah berkata Rasulullah, telah berkata Nabi. Tapi hadis ni mula dengan Ausani khalili. Apa maksud Ausani khalili? Telah berkata kekasihku. Kenapa Abu Hurairah mula hadis kali ini dengan lain sikit? Sebab ini hadis
very sentimental. Ini hadis sangat-sangat berbekas dalam hati Abu Hurairah. Kenapa? Rasulullah nak wafat, Rasulullah panggil Abu Hurairah. Rasulullah kata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ada 3 amalan. 3 amalan ni aku tak tinggal. Siapa tak tinggal? Nabi tak tinggal. Aku tak tinggal 3 amalan ni sampai aku wafat. Maka Abu Hurairah, aku wasiatkan kepada kamu 3 amalan. Wahai Abu Hurairah, amalkanlah 3 amalan ni. Apa kata Abu Hurairah? Aku, yakni Abu Hurairah, tidak tinggalkan 3 amalan ni sampai aku wafat. Tuan-tuan, saya wasiatkan pada tuan-tuan 3 amalan ni. Tuan-tuan buatlah salah satu amalan ni. Mana tahu nanti dengan sebab amalan ni, satu amalan ni tuan-tuan istiqamah, ikhlas sungguh-sungguh, dengan amalan ni kita masuk syurga. Maka Rasulullah pernah sebut pada Abu Bakar, ni Abu Bakar, wahai Abu Bakar, syurga tu banyak pintu. Banyak pintu. Ada orang masuk syurga dengan pintu witir, sebab rajinnya solat witir. Ada orang masuk pintu dengan pintu sedekah, sebab banyaknya sedekah. Ada orang masuk pintu dengan qiyamul lail, sebab banyaknya qiyamul lail. Ada orang masuk pintu sebab apa? Syabab, pemuda yang dekat dengan masjid. Mu'allaqah fil masajid, hatinya tergantung pada masjid. Ada pemuda yang masuk sebab apa? Inni akhafullah, sebab takutkan Allah. Takutkan apa? Takutkan Allah daripada menerima maksiat. Ada banyak pintu. Semua akan masuk dengan pintu masing-masing. Maka carilah satu amalan yang kita masuk di syurga dengan pintu tu. Maka Abu Bakar kata, ada tak Rasulullah orang yang masuk semua pintu? Dia boleh masuk mana-mana pintu? Pintu-pintu memanggil dia, masuklah ikut aku, masuklah ikut aku. Ada. Yang sebut pintu Ar-Rayyan, pintu puasa. Banyak pintu. Siapa yang boleh masuk dengan pintu semua tu? Maka Rasulullah kata, engkau wahai Abu Bakar. Allah, tuan-tuan, ni lebih awakah? Kita tuan-tuan tak mampu. Maka kita pilih satu daripada banyak-banyak. Okey, baik. 3 ni apa? Sebagai penutup. Yang pertama apa kata Rasulullah? Aku tidak pernah tinggalkan solat witir. Maka Abu Hurairah tak pernah tinggal witir setiap malam, tuan-tuan. Boleh tak kita cuba buat witir, tuan-tuan? Bila last kita buat witir? Cuba jujur. Ramadan, tuan-tuan. Ramadan. Apa kata Dr. Yusuf Qardawi? Kunu rabbaniin wa la takunu ramadaniin. Kita ni hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kalau boleh, tuan-tuan, buatlah lagi, tuan-tuan. Ustaz, soalan Ustaz, witir sebelum tidur ke lepas tidur? Abu Bakar buat sebelum tidur, Umar buat lepas tidur. Dua-dua boleh. Yang tak boleh, tak buat langsung. Boleh. Sebelum tidur, style Abu Bakar. Lepas tidur, style Umar. Buat mana-mana, tak kisah. Ustaz, witir berapa rakaat? 1 paling minimum, 3 naik ganjil, 5 kemudian paling tinggi 11. Jangan buat lebih pada tu. Tapi the best, kata Buya Yahya, 3 makcik, 3. The best 3. Kenapa 3? Sebab Nabi banyak melazimi 3. Cuma kalau kat kampung-kampung kita perasan, ada buat 3 rakaat witir 1 salam. Kan? Sebenarnya the best 2 salam. Kenapa 2 salam Ustaz? Sebab nak membezakan dengan solat maghrib. Kalau 3 1 salam, takut jatuh fitnah. Kita pun buat witir 3 rakaat 1 salam. Tahu 1 salam macam maghrib lah. Buat tahiyat awal, tahiyat akhir baru bagi salam. Kalau 2 salam, tahiyat awal, bukan tahiyat awal, 2 rakaat bagi salam. Lepas tu naik pula 1 rakaat. Itu the best. Kenapa Ustaz? Kalau kita buat 3 rakaat 1 salam, takut orang ingat kita buat qada maghrib. Ni qada maghrib ni dah hati sebut. Sebenarnya kita tengah buat witir, takut jadi fitnah. Tuan-tuan, jadi fitnah. Islam sangat jaga fitnah, tuan-tuan. Jangan buka diri kita dengan keaiban. Walaupun kita tak tahu, kita sekarang jangan buka aib diri kita. Baru ni Jaiz tangkap seorang ustaz. Ustaz ni dia buat satu program, dia suka untuk apa? Untuk orang apa panggil? Meluahkan dia punya dosa. Mana boleh, tuan-tuan? Dosa simpan. Dosa masa muda, dosa kita belakang suami kita, dosa kita sekian-sekian. Jangan buka aib. Walaupun WhatsApp ustaz ni jangan buka. Ada seorang ustaz ni dia suka suruh orang buka aib. Tak boleh, tuan-tuan. Aib jangan buka. Contohnya abang-abang kita ni, contoh. Kalau pernah tak kita ni terbangun subuh lewat? Pernah? Nabi pernah bangun subuh lewat. Aku Nabi qada. Kita kalau terbangun subuh lewat, cepat-cepat qada. Kalau laku contoh, kamu bangun-bangun, mandi, Allah dah lewat nak pergi kerja masuk pukul 8, terbangun pukul 7 contoh. Dalam mandi tu, tahu dah lewat dah. Sebab apa? Dah melepas waktu syuruk, ambil wuduk masa mandi tu, kejap lagi nak solat. Pakai baju, lupa solat. Contoh. Masuk kereta, tuan-tuan. Masuk kereta, Allah dah dalam jam, lupa lagi solat subuh. Allah. Tak apalah nak solat kat office. Bila solat kat office, apa ulama kata? Jangan angkat kunut dan qada subuh. Jangan angkat kunut. Sebab apa? Takut orang tahu kita ni qada subuh.
Jangan kat kunut. Solatlah macam biasa. Lepas tu bagi salam. Nanti kawan puji, baguslah kau solat duha. Angguk je lah, tuan. Solat duha. Lepas tu kita solatlah duha 2 rakaat. Aib ni tolong jaga, tuan-tuan. Jangan buka, tuan-tuan. Okey, baik solat sunat witir. Nabi tak pernah tinggal solat sunat witir. Abu Bakar dia buat sebelum tidur. Sebab apa? Sebab dia takut tak bangun solat tahajud, tak bangun qiyamulan. Tapi Abu Bakar tak pernah tak bangun. Umar dia buat tidur dulu baru dia buat witir. Kenapa? Sebab biar tidur dia tak lena. Kenapa tidur tak lena? Bila dia tidur tak lena, tuan-tuan yang saya kasihi Allah Subhanahu Wa Taala, malam tu tidur, dia terbangun pukul 3 pagi. Ya Allah, belum witir. Nak faham mudah macam ni lah, tuan-tuan. Besok, tuan-tuan, pukul 6 pagi, tuan-tuan ada flight daripada Kuala Terengganu pergi KL. Sebab apa? Nak pergi umrah. Pukul 6 pagi ada flight. Nak pergi Kuala Terengganu. Nak pergi KL, minta maaf sebagai penutup. Nak pergi KL. Nak pergi KL pukul 6 pagi. Saya tanya tuan-tuan perempuan, malam tu lena tak tidur? Tak lena sebab takut terlepas flight. Macam itulah Umar, dia tak lena tidur malam tu sebab takut terlepas witir. Faham tuan-tuan? Jadi kalau siapa mampu buat Umar, cara Umar. Siapa tak mampu buat cara Umar, buat cara Abu Bakar. Dua-dua bagus. Tuan-tuan yang saya kasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, Rasulullah kata, aku tak pernah tinggalkan 2 rakaat ataupun solat sunat duha. Duha dengan witir ni Nabi tak pernah tinggal, tuan-tuan. Cuma isikan saya sikit, tuan-tuan. Sebab ramai orang komplain, ustaz tak sempat ustaz buat duha. Tahu tak mula duha pukul berapa? Jom tengok ni, tuan-tuan. Ilmu sikit terakhir tuan-tuan. Tu namanya syuruk. 7:03 minit, tuan-tuan. 7:03 minit. Dah berkelip-kelip. Memang sengaja saya habiskan waktu subuh kuliah ni dekat waktu syuruk. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, tuan-tuan, siapa yang selepas subuh dia duduk dekat masjid i'tikaf, kemudian dia berzikir ataupun buat benda-benda bermanfaat sampai waktu syuruk, dan dia sambung dengan solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha, dapat pahala haji dan umrah, tuan-tuan. Kita tak dapat pergi umrah kan? Saya tak dapat pergi umrah tahun ni. Alhamdulillah dapat pahala umrah. Tapi bukan tu tajuk saya. Tajuk saya, bilakah waktu duha? Ni tuan-tuan, syuruk ni, berkelip-kelip ni. Lagi berapa minit ni? 7:03 minit. Tambah 30 minit. Saya ambil fatwa Majlis Negeri 9, Majlis Agama Islam Negeri 9. Fatwanya mudah nak kira. Tambah 30 minit. 7:03 minit tambah 30 minit berapa, tuan-tuan? 7:33. Mula waktu duha. Dok dah ke, tuan-tuan? Dah. Apa tak dah ya? Office masuk pukul 8. Betul? InsyaAllah nanti kita buat duha. Tapi saya balik dulu, tuan-tuan, sebab saya ada program pukul 9. Tuan-tuan boleh buat kat rumah, boleh buat kat masjid. Ikut tuan-tuan. Tuan-tuan, solat sunat duha. Berapa rakaat? 2, 4, 6, 8. Teruskan sampai 16. Tuan-tuan boleh buat 2 rakaat, bagus dah, tuan-tuan. Kemah dah. Yang ketiga sebagai penutup, lagi 3 minit sebelum syuruk. Tuan-tuan yang saya kasihi Allah, Nabi kata, aku tak pernah tinggalkan 3 hari puasa setiap bulan. Nabi tak pernah tinggalkan 3 hari puasa setiap sebulan. Berarti apa, tuan-tuan? Dalam bulan Islam ni sekarang dah Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ni, tuan-tuan, tuan-tuan targetlah puasa 3 hari sebulan. Ustaz, hari apa? Mana-mana hari. Mana-mana hari. Cuma ada hari-hari yang sunat untuk kita puasa. Maka kalau cerdik, cuba puasa hari itu. Contoh hari Isnin. Kenapa Nabi puasa hari Isnin? Sebab Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Dan tanda kesyukuran Nabi atas kelahiran Nabi, Nabi berpuasa pada hari Isnin. Nabi sambut maulid tiap minggu, tuan-tuan. Tapi maulid Nabi sambut dengan puasa. Nabi puasa pada hari Khamis. Sebab apa? Buku amalan diangkat pada waktu maghrib hari Jumaat. Maka Nabi suka buku amalan diangkat dalam keadaan Nabi berpuasa. Nabi puasa namanya Yaumul Bid, puasa hari putih 3 hari, 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan Islam. Mana nak tahu? Tengok kalender Islam. Jangan tengok apps makcik, jangan tengok Google, jangan. Banyak Google yang kalender dia ikut kalender Europe. Kita tak boleh ikut Europe, kena ikut fatwa kita. Dekat Malaysia ni dah 3 negeri dah gazetkan fatwa subuh dilewatkan 8 minit. Negeri Selangor, negeri Wilayah, negeri Johor. Ustaz Terengganu, ustaz, percayalah pada kepimpinan ulama Terengganu, yang ni mufti. Jangan ikut negeri lain. Terengganu dengan style Terengganu. Faham, tuan-tuan? Sebab tu kena ikut setempat, tuan-tuan. Begitu juga kalender. Kalender Islam, hijrah kita ikut JAKIM Malaysia. Jangan ikut Indonesia, jangan ikut Brunei. Sebab apa? Setiap mereka ni berbeza-beza cara tengok bulan dan tengok kalender Islam. Kita ikut JAKIM. Ni penting JAKIM, tuan-tuan. Janganlah sampai JAKIM ni dihapuskan. Dia, tuan-tuan, niat-niat nak hapuskan JAKIM. Jangan, tuan-tuan. JAKIM ni penyelaras, tuan-tuan. Subhanallah. Dia yang angkat agama Islam kita dengan cara mereka tersendiri untuk izzah kita. Pendekkan cerita, 13, 14, 15 hari bulan boleh puasa. Tapi minta maaf saya kata, puasa ni kalau seorang-seorang makcik puasa seorang-seorang confirm gagal. Percayalah.
Tapi kalau puasa ramai-ramai, insya-Allah berjaya. Masjid Shah Alam, ni saya nak puji sikit. Masjid Shah Alam Seksyen 7. Bagus. Kenapa Ustaz? Dia orang ni geng-geng pencen ni buat grup WhatsApp. Geng-geng pencen, geng-geng lama ni buat grup WhatsApp. Bukan grup WhatsApp masjid ni, geng-geng pencen saja. Nama geng, apa nama grup WhatsApp? Geng pencen. Tapi kalau nak elok lagi tuan-tuan, geng pencen ni buat grup WhatsApp ni cadangan saya lah. Buat nama grup WhatsApp geng tunggu mati. Contoh tuan-tuan, contoh. Contoh. Tak boleh contoh tuan-tuan. Letak grup geng kita pencen ni duduk lama. Awak tuan, ada kuliah masukkan. Buat apa? Geng ajak sahur ramai-ramai dan buka puasa ramai-ramai. Alah, sahur kat rumah lah, buka puasa tu penting. Bila buka puasa ramai-ramai tuan-tuan, Masjid Shah Alam Seksyen 7, Allah bagusnya. Hari Senin saya datang tuan-tuan, bukan kuliah saya. Senin saya terperangkap kat jam, saya solat dekat Masjid Shah Alam. Saya tengok sini meriah. Dah bunyi penutup. Meriah. Apa meriah tuan-tuan? Dia orang duduk ramai-ramai buka puasa. Masjid tak keluar duit 1 sen pun tuan-tuan. Semua bawa potluck. Tahu potluck? Bawa makanan masing-masing. Seorang bawa apa nama pengat pisang, seorang bawa kek pisang, yang bujang tak ada duit bawa pisang tuan-tuan. Makan ramai-ramai tuan-tuan, berkat tuan-tuan. Masjid tu bagus tuan-tuan. Kuncinya apa? Jamaah. Opah ada cucu, ajak cucu puasa. Ada anak, ajak anak puasa Isnin. InsyaAllah barakah. Jadi tuan-tuan perempuan, suara pun tak ada dah, insyaAllah kita berhenti dulu kat sini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Dan sebelum saya tutup majlis ini dengan tasbih kafarah, saya nak ingatkan, ada 3 amalan saya bagi. Cubalah istiqamah buat salah satu daripada 3 amalan ini. Dan kalaulah kita mampu buat 3 amalan ini sampai kita wafat, moga-moga Allah pandang dengan amalan itu, kerana Allah masukkan kita ke dalam syurga kerana salah satu amalan ini. Tapi sebenarnya lagi bagus, 1 amalan 1 tahun. Tahun ni aku nak buat sekian amalan, buat setahun 1 amal. Tahun depan buat pula 1 amalan. Kenapa? Semoga-semoganya, moga-moganya, sebab kita buat 1 amalan 1 tahun, Allah nampak dalam diri kita ni ada perubahan jadi lebih baik. Tahun ini lagi baik pada tahun lepas, tahun depan lagi baik pada tahun ini. Tahun naik tahun, 10 tahun berlalu, 10 sunnah kita lakukan. Maka cubalah buat amalan, tahun demi tahun bertambah 1 amalan. Sebab Imam Syafi'i sebut, barang siapa yang hari ini sama dengan semalam, orang ini orang yang rugi. Sama apa? Ilmunya sama, amalnya sama. Orang ini kalau dia lebih baik daripada semalam, orang ni beruntung. Ada orang yang lagi teruk daripada semalam, orang ini celaka. Allah, bencana, hancurlah dia. Kita tak mampu macam Imam Syafi'i, hari ini lagi baik pada semalam. Kita cubalah tahun ini lagi baik pada tahun lepas. Cuba ikut tahun. Wallahu alam tuan-tuan, cubalah buat amal insya-Allah. Dan sebelum menutup lagi, berapa kali nak menutup ni Ustaz? Last. InsyaAllah bulan 3 tahun depan kami akan pergi Afrika tuan-tuan. Ustaz, kenapa bantu Afrika? Afrika ni tuan-tuan, makan pun tak ada tuan-tuan. Makan mereka makan lumpur. Tuan-tuan kalau tak percaya boleh buka YouTube. Type Afrika makan lumpur. Lumpur tu makcik dimasak macam bubur. Masak atas api menggelegak. Apa berlaku? Lumpur tu bila dah dipanaskan, disejukkan separuh sejuk. Bila separuh sejuk dah agak-agak suam-suam, dia ambil senduk, dia letak atas macam buat macam lempeng. Buat macam pizza, dikeringkan, jadi biskut, jadi keras. Itulah makanan adik-adik kita di Afrika. Dan minta maaf, Afrika Tengah majoriti Muslim. Chad 99% Muslim. Sudan 92% Muslim. Tapi mereka ini tidak dibantu tuan-tuan. Kebuluran sangat-sangat. WHO, World Health Organization bagi tahu apa tuan-tuan? Sekarang kebuluran di Afrika 60 juta orang. Dan pada 2020 bergenaplah mereka ini 80 juta orang kebuluran. Jadi kita nak bagi makan kepada orang Muslim kita di sana tuan-tuan. Yang subhanallah saya sendiri pergi insya-Allah bulan 3 tahun depan. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya nak lancar tabung tuan-tuan. Minta maaf JK Masjid tak maklum awal insya-Allah. Tabung ni tuan-tuan, ni tabung ni tulis wakaf Quran Afrika. Tak apa tuan-tuan, masuk je tabung ni insya-Allah. Ada kadang kita beli Quran, ada yang kita beli untuk insya-Allah beli makanan. Yang penting tuan-tuan sedekah akan pergi Afrika. Quran mereka kayu tuan-tuan. Allah. Quran mereka kayu. Saya tak bawa hari ni. Melaku tuan-tuan, mereka baca Quran atas kayu. Allah. Tapi sungguh-sungguh baca Quran atas kayu. InsyaAllah tuan-tuan, sedekah insyaAllah. Makcik, tabung ni makcik boleh buka makcik. Alhamdulillah.
Tak boleh masuk duit, masuk handphone tuan-tuan. Tu dia. Gurau lah tuan-tuan, masuk apa yang patut insya-Allah. Moga-moga Allah berkati. Wallahu alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami di telaga Kautsar dan minum daripada tangan Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah ilmu pada pagi ini ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang kami dapat amalkan telah diwasiatkan kepada kami ya Allah 3 amalan, maka izinkanlah kami untuk melakukan satu daripada 3 amalan ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya melainkan apa yang dipinjamkan kepada kami. Pinjamkanlah kami kekuatan untuk melakukan amalan-Mu ya Allah. Pinjamkanlah kami kekuatan untuk melakukan kebaikan. Pinjamkanlah kami kekuatan untuk menolak maksiat. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Istajibillahumma du'aana ya Allah. Istajibillahumma du'aana ya Rahman. Istajibillahumma du'aana ya Mujib. Ya Allah, makbulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.